Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Okey, kali ni kita jumpa lagi. Dalam perkongsian ringkas kali ni nak sambung sikit tentang caption writing ataupun tulisan caption untuk terutamanya untuk gambar yang melibatkan macam line photojournalism lah. So benda ni simple je, benda ni yang biasa basic dalam photojournalism. Untuk gambar ni biasanya orang akan cakap tentang 5W dan 1H. 1H tu 5W tu ialah who, what, when, where, why dengan how. How ni kadang-kadang ada yang masukkan dalam tu, kadang-kadang tak ada. Tengok macam mana keadaannya kan. Macam who ni siapa, what, apa yang dia buat, when, bila kejadian tu berlaku, where, di mana, why dan sebab apa gambar tu berlaku. So macam dalam bidang photojournalism ni, gambar tu kadang-kadang dia macam tak ada value, kurang value ataupun tak boleh pakai untuk penerbitan sekiranya gambar saja tanpa disertakan dengan caption lah. Pasal caption ni penting untuk menceritakan tentang apa yang terjadi dalam gambar tu supaya orang tak salah tafsir lah. So saya ambil contoh macam gambar di Kuala Geris ni, gambar kereta api ni. Cuma untuk first ni saya tunjuk gambar pelajar sedang menaiki kereta api ni. Dalam gambar ni, apa yang kita nampak ialah gambar image sekumpulan pelajar menaiki kereta api. Itu yang kita nampak lah. Cuma apa yang kita tak tahu kalau tanpa ada caption, di mana benda tu berlaku, bila, tarikh tu kan, tarikh mana kejadian tu, dan sebab apa pelajar tu naik kereta api tu, dan nak ke mana. Benda-benda tu tak ada dalam gambar tu. Macam gambar, kita tengok gambar saja, benda tu tak menjawab soalan pelajar tu nak ke mana, dari mana, kereta api tu dari mana nak ke mana kan. Pasal itulah kena adanya caption. Macam dalam untuk caption ni saya tulis Kuala Kerai itu, kawasan tu terletak di Parlimen Kuala Kerai, tarikh 11 Mac 2018. Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Dabung, SMK Dabung, menaiki kereta api antarabandar KTM Shuttle SS51, maksudnya train nombor SS51 di hentian Kuala Geris, nama tempat tu, untuk menuju ke SMK Dabung yang terletak kira-kira 13 km daripada tempat tu lah, lokasi tu. Dan sebab dia, kenapa dia pergi ke sekolah di Dabung tu, kalau orang tanya kenapa kan, sebab di kawasan Kuala Geris tu dia hanya ada sekolah rendah saja, sekolah menengah tak ada di situ. Dan mereka yang orang kata melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah kena pergi ke SMK Dabung lah, yang terletak lebih kurang 13 km dari situ. Dan kalau orang tanya kenapa bab lain, kenapa tak ada sekolah ke, kenapa tak ada sekolah menengah situ, ada sekolah rendah, kenapa mereka naik kereta api, ada tak alternatif lain untuk naik macam motor ke kereta, benda tu dia perlukan artikel yang lebih panjang lah kan. Cuma untuk caption ringkas, kita bagi tahu apa yang ada dalam tu. So kalau nak sambung tentang orang kata peruntukan sekolah menengah ke, ada bas sekolah ke, benda lain, itu dia akan memakan caption yang panjang lah, atau artikel yang lebih detail lah. Cuma secara ringkas ni yang macam tu lah. Dan ada satu lagi gambar sama juga, tapi yang untuk gambar kali ni saya stress ataupun tekankan kepada kereta api itu sendiri berbanding dengan pelajar tu. Maksudnya contoh dalam gambar ni saya tulis Kuala Kerai 11 Mac 2018, kereta api antarabandar atau train shuttle SS51 juga tiba di hentian Kuala Geris bagi menurun serta mengambil penumpang sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi akhirnya, iaitu di Gua Musang. Okey, kereta api ni dikenali juga sebagai Shuttle Timur ni memulakan perjalanannya dari Tumpat dan menuju ke stesen Gua Musang setiap hari lah. Dan kenapa saya stress pasal kereta api ni, pasal dalam gambar image ni, dia image loko tu dia lebih dominan berbanding dengan pelajar tu lah. Dan orang pun nak tahu juga apa signifikan ataupun kepentingan kereta api ni kepada penduduk setempat. Saya tulis di sini ya, pengangkutan awam ini merupakan pengangkutan penting khususnya buat penduduk di kawasan pedalaman, terutamanya pelajar sekolah, penduduk sekitar bagi mendapatkan keperluan harian serta urusan perubatan di Hospital Kuala Kerai dan Gua Musang. Itu secara agak ringkas juga lah, walaupun panjang kan. Cuma kalau nak detail lagi tentang perjalanan kereta api semua tu, itu dia akan memakan artikel yang agak panjang lah, ataupun mungkin kita boleh buat foto essay lah. Cuma itulah benda tu, kita tengok gambar macam gambar tadi yang mula-mula tu,
nampak imej pelajar tu lebih, macam walaupun kereta api tu agak besar juga kan, imej pelajar tu dominan lah. Kita nampak pergerakan pelajar tu naik kereta api. Cuma yang satu imej ni kita nampak kereta api tu macam lebih dominan, dan kita boleh tu lah, dalam satu-satu caption tu kita boleh apa benda yang kita nak highlight kan, yang kita nak stress kan, kita letak di depan. Maksud siapa tu kita letak di depan. Sama ada kita nak stress tentang kereta api tu ataupun pelajar tu. Ni ataupun siapa ni tak semestinya manusia. Dia ada juga perkhidmatan macam kapal terbang, bas, kereta, orang, haiwan ke apa kan. Dia ada siapa yang kita nak perkatakan benda tu. Contoh macam gambar ni, itulah saya nak stresskan tentang perkhidmatan kereta api tu lah. Tapi kalau saya nak stresskan tentang pemandu tu, imej pemandu loko tu kena jelas lah. Macam dalam imej ni tak jelas sangat. Kalau imej tu saya ada cerita yang orang kata macam foto AC berangkai tu, mungkin saya boleh close up sikit muka pemandu tu lah. Saya boleh dapatkan lah nama pemandu loko tu. Itu dah ada jadi story lain. So caption ni tengok apa benda gambar tu dan apa yang kita nak stresskan dalam gambar tu. Lagi satu contoh gambar Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang ketika baru menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri ni. Itu caption tu saya letak ringkas saja. Tarikh tempat Perdana Menteri sedang menulis buku, menandatangani buku Selamat Datang dan Selamat Bertugas di pejabatnya di Putrajaya. So kalau artikel panjang dia akan ceritalah tentang macam mana peralihan kuasa daripada kerajaan sebelum ni kepada ni kan. Apa benda yang dibuat itu akan makan artikel yang panjang lah. Cuma untuk cerita secara ringkas apa yang Perdana Menteri tengah buat, itulah dia. Dia tengah menandatangani dokumen Selamat Datang dan Selamat Bertugas di mana? Di pejabat dia di Putrajaya. Simple. Tapi untuk biasanya dalam surat khabar dia akan detailkan lagi lah kenapa proses peralihan tu kan. Dia angkat sumpah semalamnya atau sehari sebelum Tan Sri masuk ke pejabat. So maksudnya benda yang paling penting tu dalam gambar tu, kalau gambar tu untuk complete caption tu dia kena ada semua ni lah. Maksudnya dia kena ada siapa, apa yang dia buat, bila, di mana, mengapa ataupun why lah, kenapa benda tu terjadi kan. Okay, how ni macam tengok gambar juga ada setengah tu tak perlu how tu. Tengok macam contohlah kalau orang buat benda yang berkaitan dengan craft tangan, kalau nak tahu dia buat benda tu macam mana kan, how kan. Why tu ialah sebab apa terjadinya benda tu. Contohlah kalau ada gambar yang macam saya ada cakap sebelum, kita rakam gambar yang berlakunya kebakaran kan, orang nak tahu kenapa, why. Tapi kalau masih lagi tak jelas, kita tulislah masih lagi dalam siasatan pihak berkuasa lah. Kalau kita dah tahu detail benda tu, kita boleh terus tulis benda tu. Macam yang kes di Kuala Gris tu, sebab apa pelajar tu naik kereta api? Sebab kenderaan tu memudahkan mereka ke sekolah. Sebab satu, jarak perjalanan rumah ke sekolah tu jauh. Satu, di Kuala Gris tu tak ada sekolah menengah. Dan satu lagi sebab bila dia sampai di Dabung tu, sekolah tu dia terletak lebih kurang 50 meter ataupun lebih, tak sampai 100 meter lah daripada stesen kereta api tu. So benda tu memudahkan pelajar tu lah. Itu caption secara ringkas lah yang saya tulis berdekatan dengan sekolah. Tapi kalau untuk artikel yang panjang atau detail, dia memang akan masa mungkin dalam akan ambil mungkin sampai 500 patah perkataan lah nak ceritakan tentang Dabung tu macam mana. Tu akan jadi gambar macam foto esei lah. Cuma secara ringkas ni dia, itulah. Kalau lengkap ada 5W tu, siapa, apa dia buat, bila, di mana dan mengapa tu, kira complete lah kita punya gambar tu. So maksudnya kalau contoh lah, kalau kebanyakan orang yang buat stock foto untuk editorial lah, benda tu penting benda tu. Pasal biasanya editorial ni orang guna benda tu untuk artikel, untuk rencana kan. Macam saya tak jual gambar di stock foto, tapi apa yang saya tengok editorial memang macam tu lah. Dia perlukan detail benda-benda tu. Nama tu, terutamanya nama tempat, nama orang, jenis kenderaan tu. Benda tu kena research ataupun kena buat betul-betul lah. Maksudnya fakta tu supaya tak salah. Terutama dari segi ejaan, jumlah, nombor kan. Macam lagi satu tips dia macam untuk orang yang ada kedudukan ni. Contoh kalau Perdana Menteri, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri tu mesti tulis dulu. Ataupun contoh ketua setiausaha, baru nama dia. Macam ketua kampung, tulis dulu nama ketua kampung, siapa.
dia mesti ada title dia dulu, baru ada nama orang tu. Dan lagi satu, kalau tengok reference biasa yang orang sebut dalam apa ni, orang kata penulisan photojournalism, contohlah untuk orang ramai biasanya kalau untuk caption photojournalism ni, 6 orang tu dianggap ramai, crowd. So biasanya kalau 6 orang tu, ada 6 orang tu, kalau orang tu bukan VIP ke apa, kita cakap macam sekumpulan orang ke, sebilangan. Tapi kalau 5 orang, kalau kita dapat setiap nama individu tu lagi bagus lah. Pasal tu kalau kita tengok dalam news journalism atau fotografer, dia biasanya ambil gambar tak ramai, 3 orang 5 orang ke bawah lah. Kalau crowd tu ramai lah kan, pasal nak tulis nama tu dia bukan senang. Kalau lagi ramai, lagi contoh 5 orang ataupun 3 orang, payah nak tulis nama tu kan, dengan title yang ada Datuk Tan Sri, benda tu pun kita takut silap kan. So kalau kadang-kadang tu, pasal kadang-kadang kalau orang nak memudahkan kerja, dia tarik seorang tu, mark shot, tulis ambil gambar di situ. Dan lagi satu, sebab tu kebanyakan gambar news ni dia banyak tight shot. Tight shot tu maksudnya dia tak nak ada orang yang tak berkenaan dalam frame tu, dia just fokus situ je. Macam PM tengah buat apa dengan siapa yang timbalan je ke, timbalan menteri ke ataupun apa, fokus kat situ saja. Tak nak ada ramai-ramai. So ramai-ramai tu nak tulis caption tu akan jadi payah. Pasal ada setengah orang dia akan tanya, ni siapa kan. So tu orang kata salah satu tips untuk photojournalism ni, dia memang tak sesuai untuk ambil gambar. Bukan tak sesuai lah, kan menyusahkan individu tu kalau gambar tu ramai. Dan bos kita nak gambar ni siapa kan. So yang saya cakap standard 6 orang dianggap crowd tu dalam standard AP style sheet. AP tu Associated Press punya macam guideline dia lah. 6 orang dianggap crowd, 5 orang tu sebaik-baiknya dapatkan nama setiap individu tu. Tapi tengok keadaan lah juga kan, macam bukan semua orang kita nak ambil nama individu tu kan. Kalau macam street photo, macam crowd ada orang kata apa, rusuhan, benda tu kita biasanya tak adalah kita nak ambil nama kan. Okay lah, macam tu lah perkongsian ringkas kali ni. Ada masa nanti saya detailkan lagi lah benda tu, pasal benda ni agak panjang sebenarnya kalau nak buat. Saya masa buat homework ni pun macam dekat berpuluh surat juga lah. Okay lah, terima kasih.